نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri taufik dan hidayah kepada kita, boleh sama-sama kita hidup di bawah bayangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah agama Allah, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan apa yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tajuk khutbah pada hari ini insya-Allah kita akan beri tajuk berkaitan dengan tuntutan pengorbanan terhadap Islam. Bulan Zulhijjah mengingati kepada kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Anak yang disayangi, Allah Subhanahu wa taala mengujikannya supaya dia mengorbankan apa yang dia paling sayang sekali. Tetapi dengan sebab kesabarannya dan juga dengan keikhlasannya yang berdasar kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekalan dalam jiwa dia, dalam hati dia ada sifat takwa kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita supaya kita semua dapat ikutinya dengan bersifat takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Adalah kamu berbekal dengan bekalan, maka sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, takut olehmu akan aku, hei orang punya akal fikiran. Dengan sebab Nabi Ibrahim alaihissalam dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjaya uji daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala gaya dalam Quran mengatakan, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala beri pujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan wa man ahsanu dinan, dan tidak ada yang lebih baik agamanya mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhlas, khalisan lillah wajhil karim, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
wahdahu la syarikalah, tidak sekutu dengan yang lain. Wa huwa muhsinun, sedangkan ia mengerjakan kebaikan. Kemudian pula wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikutkanlah, ikut millata Ibrahim, akan millah, agama, ikut jalan Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifa, agama yang lurus, agama yang betul. Dengan sebab Nabi Ibrahim alaihi salam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut jalan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan wijala kepada dia siratul mustaqim, dia ikut jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala a'la kepada manusia dan kepada malaikat mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala, karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam khalila, kesayangannya. Tuhan a'la kepada malaikat dan kepada manusia, kepada jin, kepada makhluk-makhluk Allah SWT, mengatakan Allah kasih kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuhan ambil dia sebagai orang yang kekasih Allah, khalila, dengan sebab kesabarannya, dengan sebab pengorbanannya, dengan sebab keikhlasannya, dengan sebab takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada pribadinya, bukan untuk orang panggil pribadi dia, diri dia, dan untuk pangkat kebesaran di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dicaci, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemua mereka itu rasul-rasul dicaci oleh pengikut-pengikutnya, walau bagaimana sekalipun, walau sampai akhirnya mereka nak bunuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja di zamannya, kaum di zamannya ingin bunuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu orang panggil dia bakar Nabi Ibrahim, tetapi kerana Allah menjagakan mereka, mereka berjaya daripada perancangan-perancangan mereka itu. Kau plot paiจากแผนการพวกเขาเหล่านั้น itu Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian juga. Karena dia ikut jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditunjuk ajar oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali dia akan dibunuh juga. Kaum dia nak bunuh dia juga, lain pada cuca caci dan sebagainya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi Ibrahim alaihi salam nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, siapa Tuhan sebut dalam Quran mengatakan wa idzi betala Ibrahim rabbuh, ingatlah ketika diuji Nabi Ibrahim alaihi salam oleh Tuhannya, iaitu Allah SWT mengujikan Nabi Ibrahim bi kalimatin fa atammahun, perintah suruh dia gerbai anak dia, akhir dia nak gerbai sungguh kerana takut pada Allah SWT. Tuhan gantikan dengan seekor kibah. Kemudian Tuhan kata fa'atammahun, Allah SWT menyempurnakan. Mana ujian dia saat itu dah lepas berjaya. Kan tu sab kong Nabi Ibrahim alaihi salam nan cha Allah Subhanahu wa taala dai samret dong lah. Dai samret. Fa'atammahun, sempurna dah ujian Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah uji kepadanya. Tuhan tu sab pada dia. Kemudian Allah SWT kata kepadanya, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Berkata Allah SWT, sesungguhnya aku menjadikan dikau ya Ibrahim alaihi salam lin-nasi, bagi manusia semua itu imama, menjadi imam bagi manusia. Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihi salam imam bagi segala anbiya. Lepas daripadanya, lepas Nabi Ibrahim ni keturunannya, iaitu anaknya Ismail alaihi salam, sebelah ni orang panggil Ishak. Bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam, kedua-duanya anak dia saat itu dapat jadi rasul. Rasul di setelah Ishak, Yakub, siapa keturunannya kepada Nabi Isa alaihi salam.
panggil Bani Israel. Kemudian pula keturunan Ismail turun mari pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemua itu jadi imam. Karena Nabi Ibrahim jadi imam bagi mereka, kemudian dia tanya Allah SWT, wa min dzurriyyati, qala wa min dzurriyyati. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa min dzurriyyati, dan daripada keturunanku balah mana? Dia tanya Allah SWT. Tuhan jawab kepadanya balah mana? Qala la yanalu ahdi zalimin. Tegak jawapan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, berkata Allah, la yanalu ahdi zalimin. Perjanjian akun ini tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim walaupun keturunan Nabi. Walaupun keturunan Nabi Ibrahim sekalipun, kalau dia zalim, Tuhan tidak melantikkan dia jadi imam, tidak jadi nabi mereka itu. Sebab tu fuak Bani Israel ramai sekali fuak Bani Israel yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang lah ni. Daripada al-Yahud wan Nasara, mereka itu daripada Bani Israel. Asal dia keturunan daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub anak bagi Ishak, Ishak anak bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Tuhan janji nak latihkan imam menjadi nabi ialah orang yang salihin, orang yang saleh saja. Tidak termasuk golongan yang zalim kalau beri anak nabi sekalipun. Sebab tu kita tengok banyak sekarang ni, kita tengok keturunan yang baik, keturunan yang molek pun tidak jadi mewarisi. Allah tidak menjadi warisi, tidak letak dia sebagai warisi. Bukanlah keturunan orang molek nak jadi molek belaka, tidak. Kadang-kadang jadi zalim. Tapi yang Tuhan letak imam ialah orang yang salihin. Di kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam Khadijah binti Khuwailid dan sebagainya. Mereka banyak pengorbanan dalam hidup mereka. Mereka mengorban jiwa mereka, mengorban harta benda mereka dan sebagainya untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi dan warasatul anbiya, orang terima saka daripada Nabi sampai kepada hari kiamat. Mereka itu ada jiwa pengorbanan kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran kata, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Allah SWT kata wa minan nas, tengah daripada golongan manusia itu, man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, mereka yang mengorban diri dia, jual diri dia, mengorban diri dia ibtigha'a mardatillah, untuk cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata wallahu raufun bil ibad, dan Allah SWT pula dia sangat kasih belas kepada hamba-hambanya. Bagi hamba yang nak tolong agama Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa nak bantu tolong menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala supaya naik tinggi, meninggikan kalimatillahiyal ulia, meninggi kalimah Allah SWT yang maha tinggi itu, mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka disayangi oleh Allah SWT. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala khitab kepada orang mukmin sekalian, kata ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah SWT khitab lepas pada ayat kata wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Lepas pada ayat tu Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kita nak dapat kejayaan di atas dunia ini dan juga nak dapat kejayaan di hari akhirat nanti. Kita nak jaya akhirat, di hari akhirat terhenti di atas kejayaan di atas dunia. Kalau kita dapat mengorbankan jiwa kita, raga kita dan masa kita dan juga harta benda kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia panggil kita dapat hasanah di atas dunia ni.
Hasanah dari dunia ni ialah kita dapat beriman kepada Allah, dapat kita beramal sebagai amal soleh, dapat kita mengorbankan diri kita, masa kita, jiwa kita dan sebagainya, harta kita dan sebagainya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita dapat hasanah di dunia ni, yang kita akan dapat hasilan yang maha besar. Dengan satu nikmat yang kita dapat di dunia ni, kita dapat berkembang 99 nikmat di akhirat esok. Nikmatan wahidatan fid dunya kita dapat, iaitu nikmatul imani wal Islam tah dunia ni. Itu jadi orang panggil, dapat berkembang dengan amalan-amalan kita itu. Tis'un wa tis'ina ni'matan fil akhirah, 99 nikmat di akhirat. Nak dapat benda tu kena jaya di dunia dulu. Kalau di dunia kita tidak berjaya menjadi orang beriman, orang mengorbankan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan dapat kejayaan di hari akhirat. Sebab kita ingat ketika Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Adam alaihi salam pilih di antara Bani Adam, anak-anak cucu Nabi Adam, bawa masuk syurga ni, 1000 orang ni seorang boleh masuk syurga, 999 masuk neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Kita minta jauh daripada 999 orang itu. Kita minta doa pada Allah SWT setiap waktu, setiap malam masuk dalam satu orang panggil golongan manusia yang dapat syurga Allah SWT. Bukan orang panggil 100% dah, cut 0%. Sebab 1000 seorang, bukan kata 100 orang dak masuk syurga. Sebab tu jangan kita suka orang panggil, jangan kita wasa kata kita ni tak apa dah. Wak tak apa dah, kita wasa harap kata tak apa dah, tak takut pada Allah SWT. Tak apa dah masuk syurga dah, kita ada orang beriman, orang mengucap kalimah syahadah, kita semaya 5 waktu sehari semalam. Jangan duduk gaduh lagi kata kita ahli syurga. Banyak lagi perkara kalau kita boleh mengorban kedak diri kita. Sebab tu dalam Islam tu ayat kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Kaffah, so kita masuk dalam orang panggil Islam, yang orang beriman. Tu kita orang mukmin dah ni. Bukan kita pada orang tidak beriman dah, bukan ya ayyuhan nas dah, bukan pada manusia dah. Orang beriman dah. Kalau manusia tak kena kira lah. Ni orang mengucap kalimah syahadah dah, mau masuk Islam kena masuk sungguh. Jangan masuk kaki saja, jangan masuk tangan saja, jangan holok kepala saja, jangan holok tubuh orang panggil kepala duk luar, jangan holok kepala tubuh duk luar, tak boleh. Kena masuk orang panggil cara sempurna 100%. Masuk Islam tu 100%. Lepas tu kita nak ada dosa ada apa, tak apa dosa manusia ni. Sebab kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam ni dia ada salah, tapi sebab baik orang salah ni, orang selalu taubat kepada Allah SWT. Taubat salah pak taubat, salah pak taubat, istighfar semua pada Allah. Tara Nabi ni bukan orang salah 100 kali istighfar pada Allah satu hari. Kita ni salah banyak, tak nak kira lah. Nak banyak pada tu lah kita istighfar pada Allah. Sebab kita tak lepas pada salah syirak dah tu. Tapi kita tanya, kita istighfar ke tak? Bila salah kita taubat ke tak? Hak tu hak kena tanya. Salah tu syirak salah kita. Tapi kita taubat ke tak? Hak tu hak kena tanya pada diri kita masing-masing. Sebab itulah masuk dalam Islam ni dengan cara kafah, sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut walau satu langkah daripada langkah-langkah syaitan. Jangan ikut. Sebab kalau kita ni masuk Islam 99, pergi turut langkah setan 1%, tak sempurna dah kita tu. Kau persen kita duk turut Islam, 6% turut setan, tak sempurna kita. Tuhan suruh kita turut orang panggil Islam 100%. Jangan kata turut Islam ni 99, turut apa yang saya tesa, tak boleh. Turut Islam 100%, jangan sama sekali turut syaitan, khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah seteru yang jelas nyata. Sebab tu kita kata wak satu dosa ya, tak apa, tak boleh kata tak apa, lekat satu kadi pun kalau Tuhan tidak apung satu kadi, Allah mai apai tu mai wan kadi ti rautit kadi ke Allah SWT raumai sama je kau sawandai walau satu kadi ya. Walaupun satu dosa kalau Tuhan tak apa, tak boleh masuk syurga.
Nah, itu hapus semua segala rasa, tidak lekat kadi walau sikit dengan Allah SWT, baru kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, nah, mereka orang beriman pada Allah itu nak dapat kejayaan seperti para anbiya wal mursalin. Nah, mereka itu sabar dalam pengorbanannya, sabar semua dia saat itu. Nah, dengan sebab itulah, nah, Allah membalas kepada mereka sebaik-baik, karena dia sabar dalam pengorbanan hidup dia hari ya dalam dunia ni. Tuhan bagi balasan yang paling baik sekali pada dia. Ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Allah SWT kata mereka itulah, atau mereka semua itu yang duduk mengorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan yuzaunal ghurfata bima sabaru. Tuhan bagi pahala pada dia, bagi tempat pada dia untuk mendapat satu ghurfah, satu orang panggil tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang paling molek sekali dalam syurga. Bima sabaru, dengan sebab mereka tu sabar, dan juga wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan disebut kepada mereka setiap kali dijumpa dengan ahli syurga dan sebagainya dengan malaikat-malaikat. Nah, dia sebut tahiyatan wa salama, dia panggil mengucap nah tahiyah kebahagiaan dan juga salama kesejahteraan. Nah, hormat, mereka tu hormat kepada ahli syurga, khalidina fiha, yang kekal di dalam syurga Allah SWT. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan juga amatlah eloknya syurga itu menjadi tempat menetapan atau penetapan mereka itu. Nah, dia menetap dalam syurga dan tempat tinggal dalam syurga yang paling baik sekali yang Allah SWT kurnia kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyya bi taqwallah azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sebagai ringkas mengakhiri khutbah saya pada hari ini, kita ingin menyeru kepada kita semua, marilah kita menjadikan sejarah atau peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kekuatan dan semangat untuk kita berkorban dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah masyarakat Islam yang mempunyai sifat bersedia melakukan pengorbanan dan sifat kesabaran yang tinggi dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sedarlah bahawa tugas memelihara jaga agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu adalah tugas kita masing-masing, tugas kita semua. Nah, apakah guna kalaulah kita saat ini berbangga dengan sirah ataupun sejarah hebat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, dan juga kita melihat sahaja dengan tidak buat apa-apa bentuk pengorbanan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam. Nah, sesungguhnya kita setiap umat Islam sanggup mengorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat macam tu, sudah
pasti agama Islam, agama Allah SWT ini akan sentiasa terpelihara, dan juga tidak akan dapat pihak mana-mana boleh berani merendahkan agama Islam. Tidak siapa berani untuk nak mengejek-ngejekkan kitab Allah Al-Quranul Karim, membakar kitab Al-Quranul Karim, dan juga jijak dengan tapak kaki dan sebagainya. Kalau kita pakai pelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan tu firman Allah Subhanahu wa taala fil Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah SWT royak pada kita, panggil kita orang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Adakah aku tunjuk satu perniagaan kepada kamu yang dapat melepaskan kamu daripada azab Allah SWT yang sangat pedis itu pada hari akhirat? Pertama, yang mesti kamu tu'minuna billah wa rasulihi. Pertama sekali kamu kena beriman sungguh-sungguh, bukan sekadar iman dengan lidah, iman dengan hati dan juga perbuatan kamu dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjuang dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kamu dan juga diri kamu. Zalikum khairul lakum, demikian itulah sebaik-baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Hakikat yang sebenar kita hidup di atas dunia Allah SWT ini, dia ada perniagaan kita dengan Allah. Kalau kita perniagaan kita berjaya, kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah perniagaan kita itu gagal, kita dapat neraka, wa a'yadu billahi min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.